Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali di Anim Kitchen. Okey, pagi ni ada kelainan sedikit. Okey, saya nak buat nasi goreng seadanya. Kenapa saya kata seadanya? Jom kita lihat. Okey, malam tadi saya punya dinner ialah sambal sardin. Okey. So saya makan berdua dengan suami. Jadi ada lebihan sardin dalam 1,5 ekor. Okey, so saya lenyek-lenyekkan sardin ni. Saya hancur-hancurkan sardin ni lah. Okey. Kemudian saya ada juga nasi lebihan makan malam ya. Dengan suami malam tadi ada lebihan. Jadi saya bercadang untuk buat sarapan nasi goreng seadanya lah. Maksudnya apa yang ada je dalam peti sejuk saya tu. Okey, kemudian dalam peti sejuk saya tu ada beberapa jenis sayur, sedikit-sedikit aja lebihan buat tom yum hari tu. Okey, so saya ada putik jagung sedikit, bunga kobis sedikit, carrot sedikit dan juga kubis sedikit. Sebab suami saya memang suka makan sayur ya, jadi kalau saya letak sayur banyak dalam nasi tu memang dia suka makan. Okey, kemudian saya tambahkan 3 biji telur terpulang lah, kalau nak kurangkan pun boleh, nak lebihkan pun boleh tapi saya letak sini 3 biji telur ayam. Dan mungkin saya tambahkan sedikit tiram, sos tiram dan garam terpulang ya. Saya akan cuba letak sedikit dahulu. Kenapa saya letak sedikit? Sebab masakan sardin saya ni pun malam tadi dah memang rasa dia dah ada rasa garam, dan sos tiram pun dah ada rasa garam. Jadi kita tak perlu letak garam seperti biasalah. Kalau nak letak pun sedikit sahaja. Ada yang suka letak kicap dalam nasi goreng, tapi saya kurang berminat letak kicap dalam nasi goreng. Kalau mi goreng tak apa. Okey, inilah nasi goreng seadanya, bahan-bahan yang ada. Apa saja yang ada dalam peti sejuk apa anda gunakan saja. Ada kacang panjang ke, kacang buncis ke ya. Okey, tak kisah apa saja. Okey, jom kita lihat cara memasaknya pula. Okey, seperti biasa kita panaskan sedikit minyak dan kita masukkan bahan sambal sardin kita ni. Lebihan ada sedikit sambal sardin kita. So kita masukkan ya. Okey, kita tumis je macam biasa. Tapi ada sardin lah sedikit. Saya hari tu terlupa nak tunjukkan cara saya masak sambal sardin. Orang kata lauk orang bujang ya. Okey, tapi orang berkeluarga pun suka juga masak sambal sardin. Okey. Alright, kita tumis. Tak perlu lama sebab memang dia dah masak pun. Okey, kemudian kita masukkan semua sayur ni. Okey. Masuk semua sayur. Okey, kita kacau lagi bagi rata. Okey, kita masukkan sedikit saja air supaya sayur tu dapatlah masak sedikit ya. Okey, dan kita masukkan sedikit sos tiram. Okey, sedikit sos tiram. Kita kacau rata lagi. Sebatikan dia ya. Mesra-mesrakan dia. Okey, bila kita lihat air yang kita masukkan tadi, yang kita masukkan sedikit tadi untuk melembutkan sayur, kita lihat dah mula kering dan sayur pun dah mula masak. Okey, kemudian barulah kita boleh masukkan telur. Masuk je. Masuk je. Jangan takut-takut. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Okay, kita biarkan sekejap. Jangan kacau sangat ya. Biarkan dahulu sekejap. Okey. Dalam 1 minit kita biarkan. Kita letakkan nasi kita. Okey, kita masukkan nasi kita. Barulah kita kacaukan dia. So
telur tu nampaklah berkeping-keping sikit. Kalau kita masukkan telur dan kita godek-godek-godek, kita terus kacau telur tu terlampau hancur, tak berapa cantik lah nasi goreng kita tu. Tapi kalau kita biarkan dalam 1 minit, tapi tengoklah api jangan pula hangus telur tu. So bila kita biarkan sekejap telur tu, dia berkeping-keping sikit lah. Kita masukkan nasi kita tu, baru kita kacau-kacau macam ni. Nanti kita rasalah sikit nasi kita tu ada rasa garam tak. Kalau kurang rasa garam, baru kita tambahkan garamnya. Okey, kita bagi nasi ni seratakan dahulu ya. Okey, nasi goreng sardin seadanya telah pun siap terhidang. Okey, nasi goreng sardin seadanya sedap juga dimakan bersama ulam timun ya. Kalau anda ada timun dalam peti sejuk tu, bolehlah dihiris-hiris, diletakkan sedikit chili sauce dan bolehlah makan bersama nasi goreng sardin seadanya. Okey, bolehlah mencuba ya nasi goreng sardin seadanya dari Anim Kitchen. Selamat mencuba.